Pagi ni kita dengan Ustaz Bahtiar Fitri ni. Ya. Bukan calang ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita dapat WhatsApp ni, nama dia Zila dari Semenyih. Bukan nama sebenar. Okey. Tulis. Okey, dia kata dia rasa tertipu dengan suami dia. Okey. Sebelum nikah, suami dia cakap dia kerja bagus. Okey. Sekali dah kahwin, baru dia tahulah real life suami dia macam mana. Dia pula terpaksa tanggung suami dia. Allah, sian. Setahun dia berkahwin tu, okeylah, dia masih kerja lah kan. Tapi dia tak jalankan tanggungjawab dia sebagai suami. Suami lah. Saya baru tahu dia adalah duda anak dua. Ni juga cerita Zila ni. Cuma Ustaz, boleh Ustaz ni ke nasihatkan tak? Macam mana persediaan nak kahwin tu Ustaz? Jangan jadi macam dia kata. Soalan ni paling misal. Pertamanya, perkahwinan ni sebenarnya satu anugerah daripada Allah Ta'ala. Benda nikmat Allah Ta'ala bagi pada manusia sebenarnya. Dan sebab dalam perkahwinan ni memang Allah Ta'ala dah sebut. Dia ada 3 ciri yang mesti ada dalam perkahwinan yang disebut dalam surah Ar-Rum ayat 21. Pertama, ketenangan, mawadah, kasih sayang, warahmah, belas ihsan. 3 ni kena ada dalam perkahwinan. Dalam perkahwinan ni kena ada 3 benda ni, barulah perkahwinan tu rasa bahagia, rasa wujud, walaupun sedikit dekat situ. So maknanya Puan Zila ni tadi ada berlaku yang tidak membahagiakan dia. Dia ditipu kan sebelum perkahwinan. Pada saya, pertamanya saya ucapkan benda ni takziah lah kepada Puan Zila dengan apa yang dah berlaku. Tapi yang paling penting, Puan Zila setidak-tidaknya sebelum perkahwinan, dia telah memilih lelaki mengikut syariat. Cerita lelaki ditipu, itu yang dia tak tahu kan. Tapi setidak-tidaknya perkahwinan mesti ikut syariat. Apakah syariat mengajar kepada kita sebelum berkahwin? Cari pasangan. Yang pertama, agamanya bagus. Yang kedua, akhlaknya bagus. 2 ni. Kalau dia dah dapat, dia dah ikut syariat, dia dapat pahala dekat situ. Dalam perkahwinan ni, tiba-tiba terbongkar perkara yang tak sepatutnya. Contoh macam suami dia menipu tadi tu. Puan Zila memang rasa frust, rasa kecewa. Tetapi kalau dia ikut syariat, dia dapat pahala kat situ sebenarnya. Alright. Bila berlaku macam ni dekat dia, sebenarnya dalam sebelum perkahwinan lagi, masih sisi borang tu kan, pejabat agama dia kan dah minta dah sebenarnya latar belakang lelaki tu. Betul juga kan? Kita semua kan sisi borang kan dah tahu latar belakang, dah pun tak tahu kan. Kalau dia tipu itu sebenarnya memang berdosa lelaki tu kat situ. Yelah. Dia nak berkahwin kan. Sebab dia kena declare perkahwinan dia yang sebelum tu. Sebab pejabat agama melainkan kalau dia berkahwin dekat luar daerah. Kan? Luar daerah. So sekarang ni, bila Puan Zila pula beritahu suaminya dah berkahwin dengan suami, tak bekerja, tak bagi nafkah pula kat situ. Menipu tu satu hal. Maknanya dari segi undang-undang keluarga Islam, adalah enakmun keluarga Islam Selangor ke wilayah ke ataupun mana-mana, even kalau kita tengok dekat surat nikah kita, kalau perhati dekat belah belakang ada lafaz ta'liq. Betul kan lafaz ta'liq? Lepas kita akan nikah. Yang disebut sekiranya saya sebagai suami ni antaranya tidak bagi nafkah dekat isteri saya. Bila berlaku macam itu, maknanya isteri ni ada hak di mahkamah untuk meminta cerai taknik daripada mahkamah. Bila dia dapat membuktikan yang suami itu tak bagi nafkah dekat dia. Satu. So dia ada hak untuk nak minta cerai taknik daripada suaminya di mahkamah. Yang keduanya, kalaulah dia dapat tahu pasal isu yang suami dia menipu tu tadi tu dan meninggalkan kesan yang sangat besar dekat dia. Contohnya ada mental torture dekat dia. Dia rasa apa orang kata torture ni apa kata? Penderaan lah ya. Penderaan mental, walaupun mental. Yes. Isteri ni ada hak pergi dekat mahkamah untuk nak apa orang kata nak minta cerai daripada suami dia dalam bentuk fasah kat situ. Itu hak bagi pihak isteri. Sebab dia tertipu. Yang pertama tadi sebab tak bagi nafkah. Yang kedua tertipu tadi tu. Ada penderaan mental kat situ. Dan tapi selebihnya atas mahkamah untuk nak meluluskan sama ada sah ataupun tidak perceraian tu. Yang penting kita doakan yang baik-baik untuk Puan Zila. Dan kita harap suami tu tadi berubah menjadi suami yang baik. Mudah-mudahan keluarga ni bahagia insya-Allah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. So, apa WhatsApp yang kedua ni? Hari ni kita dapat ni. Okey, ni orang Kajang namanya Raisha. Dia beritahu, dia kata sebelum kahwin, suaminya janji kata dia boleh terima dia dan terima anak. Maksudnya terima anak tiri lah. Dia ni ibu tunggal yang ada anak. Alright, faham. Tapi bila kahwin, suaminya tu lebihkan anak kandung. Dah daging lah. Kasih sayang tu kepada anak tiri ni macam dia tak ambil pot sangat. Allah, kesian. Jadi macam mana ni Ustaz? Apa hukum dia Ustaz?
Macam mana Ustaz? Semua benda ni memang realiti dalam masyarakat sebenarnya. Soal betul. yang banyak sangat berlaku dan memang banyak sangat orang terasa hati. Dia kadang-kadang bukan setakat tiri-tiri dalam anak kandung dengan ibu pun kadang-kadang berlaku iri hati, cemburu tu kadang-kadang. Serius lah. Ini kan laki anak tiri ni kan, laki lah sama juga. Dan saya dalam bulan lepas pada sahabat saya yang cerita minta pendapat gini juga. Dia kata kadang-kadang adik-beradik tiri bergaduh. Sebenarnya begini, suami ni tadi bila dia dah membuat keputusan untuk berkahwin dengan seorang perempuan dalam keadaan dia juga ada anak, dia kena bersedia juga untuk menerima anak pada perempuan tu. Baik. Dia kena macam tu. Dia sebab dia kena ingat dalam keluarga ni, orang lelaki ni dia mengemudi sebuah keluarga sebagai kapten kapal orang kata. Dia nak bawa ke mana dalam keluarga ni? Kalau nak bawa kepada kebahagiaan, dia kena pandai dengan kebijaksanaan dia bagaimana untuk dia ni nak membahagikan kasih sayang dengan sebaik-baik antara anak-anak dan juga isteri itu tadi. Dekat situ. Sebab kalau kita niat untuk kebahagiaan, matlamat kita dekat situ, dah tentu kita nak buat yang baik-baik. Betul, sebenarnya. insyaAllah. Tapi bila dalam keadaan dia tiba-tiba lebihkan anak dia berbanding anak tiri, sebenarnya dia berkahwin untuk apa sebenarnya? Untuk dapat Dia anak. berkahwin untuk apa? Betul. Untuk nak dapat isteri saja kan, tak apa nak dapat anak kepada isteri itu tadi kan? Betul juga. Sebab itulah kita kena bersedia mental dan juga fizikal dalam perkahwinan ni tadi. Kita kena ingat kalau benda tu berlaku pula kepada kita. Apa kata kalau isteri kita buat macam tu pula? Betul. Dia tak terima pula anak tiri. Kan? Kita rasa apa? Kenapa pilih kasih gitu? Sama juga, jangan buat dekat orang lain. Kalau dari segi hukum yelah kan, benda yang orang kata mengabaikan Yelah. kasih sayang anak kan, walaupun anak tiri berdosa lah kat situ sebenarnya. Tapi selebihnya yang ini, yang isteri itu tadi, dia kena berbincang hati ke hati dengan suami itu. Alright, sebab kan konflik antara dia suami isteri. Tidak melibatkan anak kan. Dan anak tiri itu pula tadi, kalau dia dah besar nanti, dia pandai-pandai mengambil hati bapa tiri itulah insya-Allah. Sebab ini penting kepada doa, penting kepada munajat kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala buka hati. Kerja buka hati ni kerja Allah Ta'ala. Kerja Allah. Kita doakan yang terbaik untuk keluarga ni insya-Allah. Baiklah Ustaz. Baik. Mawi kata tadi dah dapat dah soalan yang dah dapat dah. Ni nama dia Helmi 1234. Why 1234? Saja je. Okey, alright. Ni nama pena ni, bukan nama betul ni. Okey. Nama IG ke apa kita tak tahu kan. Soalan dia Ustaz, perlu ke saya ceritakan tentang kisah silam saya dekat isteri? Sebab tak berlaku jujur dengan isteri. Dia jujur lah ni, dia jujur. Kita betul fikir kan. Kita berlalu benda ni Ustaz, macam mana Ustaz? Betul lah Ustaz. Betul. Boleh benda ni sama juga. Setengah orang merasakan macam dia tak jujur dengan pasangan ni kan. Betul. Apa yang dah pernah buat sebelum dia berkahwin. Yes. Kadang-kadang dalam perkahwinan bersama kan, ada benda-benda yang kadang-kadang kita tak jujur dengan isteri kita. Betul. Baik, kita kena ingat ada dua keadaan. Satu, dosa dengan diri sendiri. Satu, dosa melibatkan pihak yang ketiga atau pihak yang kedua. Kalau dosa yang kita dengan isteri kita, contohnya kita suami, kita pernah ambil duit isteri kita. Itu dosa melibatkan kita dengan dia. Yang itu memang kita kena minta maaf daripada isteri dan kena bayar balik duit tu. Ataupun minta redha dihalalkan duit tu. Betul, faham. Kalau dosa dengan isteri lah. Faham. Tapi kalau dosa yang melibatkan peribadi kita sendiri, yang tidak melibatkan isteri, dosa kita dengan diri kita sendiri. Yang ini, dalam hadis Nabi ada sebut. Nabi kata setiap umatku akan diampunkan dosa mereka, melainkan golongan mujahirin, iaitu mereka yang mendedahkan dosa mereka sendiri. Maknanya Nabi sebut dalam hadis ni, setiap manusia ni Allah Ta'ala ampunkan dosa, melainkan orang yang buka aib dosa tu sendiri. Sedangkan kata Nabi, Allah Ta'ala ni dah tutup dah aib dia. Dosa dia pada waktu malam, waktu siang tu Allah dah tutup dosa dia. Tiba-tiba dia buka aib dia depan orang ramai. Ataupun dia menceritakan keburukan dia dengan orang. Kata Nabi dalam hadis, Allah tak akan ampunkan dosa macam ni, orang macam ni. Allah dah jaga aib kau. Betul masa silam kau pernah buat dosa. Contohlah kita beritahu dia pernah berzina sebelum dia berkahwin dahulu. Memanglah dia rasa macam serba salah. Aku ni menipu suami aku ke? Aku menipu isteri aku ke dekat situ? Sebenarnya dari segi hukum, Allah Ta'ala minta dekat kita, dosa kita yang lampau tu, yang tidak melibatkan pasangan kita, bukan dosa kita dengan dia. Macam saya sebut tadi, yang kita ambil duit dia tadi, maka kita beritahu. Tapi dosa silam kita, tolong tutup aib kita tu. Jangan cerita dekat sesiapa. Dan tidak berdosa dan tidak dikatakan tidak jujur kat situ. Dan lagi bahaya pula, kalau kita bercerita dengan pasangan kita, boleh menyebabkan mudarat yang lebih besar. Contohnya apa? Berlaku perceraian. Lagi
Sebab itu kita mendiamkan dosa kita tu tadi, itu lebih baik daripada kita menceritakan. Dan tidak berdosa sebenarnya kita mendiamkan, sebab itu aib kita sendiri. Tetapi dengan syarat mesti bertaubat kepada Allah Ta'ala dan memperbaiki diri kita menjadi pasangan yang lebih baik dekat situ. Jangan duduk diam-diam, tapi diam-diam buat lagi. Betul. Janganlah macam itu. Menambahkan dosa pula. Maknanya kita ni tak berdosa kalau kita ini menutup aib kita, kesalahan kita yang lampau. Even dengan sesiapa pun. Tapi kita kena ingat, kalau kita pula dalam keadaan kita berbangga-bangga buat dosa, cerita pula dekat orang. Alah, aku dulu, aku tak semayang, tak kisah, relax, tak ada masalah pun. Kau tak semayang, kau duduk diam yang cerita dengan orang. Sebab kata Nabi, Allah tak akan ampunkan orang yang macam ni. Dahlah buat dosa, lepas tu bangga melakukan dosa pula. Tapi Ustaz, kalau bercerita sebab nak bagi pengajaran, contoh macam tak dadah kan, aku tu fikir benda tu kak. Contoh macam tu. Lepas tu dia nak bagi pengajaran orang supaya tak isap dadah. Benda tu bukan satu kewajipan untuk dia bercerita, bukan benda wajib. Yang keduanya, tengok kesan daripada dia bercerita. Kalau dia bercerita tu mudarat lebih besar, baik tak payah cerita. Contohnya kalau kata isteri dapat tahu kan, bapak mertua lah dapat tahu. Lah isap dadah dulu kau. Tiba-tiba bapak mertua kata apa? Aku nak melepaskan bini anak aku. Kan mudarat lebih besar kan? Niat kita nak jujur. So jangan cerita benda tu. Tapi Ustaz, kalau katakanlah dekat camp motivasi je benda kan, dipanggil orang ni untuk share pengalaman dia sebelum ni. Tapi dia dah taubat lah sekarang. Dah taubat. Hukuman dia kena lepas benda tu kan. Okey lagi untuk pengajaran untuk kebaikan tak? Untuk pada saya, kalau nak bercerita sekalipun, banyaklah orang macam tu kan, untuk nak bagi kepada orang kan. Setakat dia bercerita, jangan cerita sekadar untuk bagi pengajaran. Surface saja. Dalam camp motivasi saya pun berlaku juga macam tu. Kami pernah jemput di dalam camp motivasi kami kan, adalah sahabat-sahabat yang ada insaf daripada isap dadah, dan dia positif HIV tau. Dia bagi pengajaran dekat budak-budak ni, jangan tipu mak bapak, jangan apa semua kan. Itu dia beritahu sekat nak bagi pengajaran pada budak-budak ni. Tapi setakat dia cerita tu, tak cerita yang benda yang mengaibkan mak bapak dia, tak. Tapi pengajaran untuk orang, tak ada masalah, insyaAllah. Baik, terbaiklah Ustaz Batiar Fitri. Nanti insyaAllah kalau kawan-kawan kita ada soalan lagi, tengoklah kalau minggu depan ada lagi soalan, boleh Ustaz kan? Ustaz free je. Boleh insyaAllah mudah-mudahan kan. InsyaAllah. Alright Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, jaga diri baik-baik. Alright, sama-sama juga jaga diri baik, insyaAllah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.